Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Hai. Selamat malam dan salam sejahtera. Jadi malam ni mana Ustaz Aziz? Ustaz Aziz minta maaf, dia ada katanya ada urusan, ada musafir, permusafiran lah kiranya. Jadi kita doakan Ustaz Aziz, insya-Allah selamat, semua mudah hendaknya, amin ya Allah. Ya, malam ni terpaksa antum semua berhadap dengan muka yang antum semua tak suka ni. Sekali, macam biasalah nak berkhidmat untuk para masyayikh, untuk Syekh Haziq, Syekh Alfi, Syekh Anik dan Syekh Muzammil untuk membacakan kitab Safiatul Najah pada malam ni. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung. Semalam alhamdulillah kita dah pun sampai ke apa nama dia? Kita dah sampai ke semalam kita dah habis apa yang perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi hari kita masuk fasal yang baru. Jadi ini bermula fasal baru, faslun faslun fi bayani fima talzamu fihi niyatul imamah. Jadi ini fasal baru iaitu fasal pada apa kat sini solat lah, pada apa solat apa yang talzamu, yang lazim baginya, yang wajib bagi solat itu, fihi padanya, pada solat itulah, fihi hima ni apa solat tu, niyatul imamah, niat imam. Okey, so kita dah masuk fasal baru sebenarnya. Fasal baru, dan dalam fasal ni kita membincangkan satu subtopik baru, iaitu apa subtopik baru ni adalah yang kita akan menyentuh sikit tentang solat jemaah. Solatul jemaah kita tak bincang lagi. Sebelum ni kita tak ada lagi fasal solat jemaah. Mungkin ada sikit-sikit, tapi ni dah mula kita bincangkan spesifik khusus pasal solat jemaah. Okey. So sebelum tu kita bincang sikit apa maksud solat jemaah. Maksud solatul jemaah. Kita biasa kata solat jemaah. Benda ni makruf betul, tapi dalam perbincangan kita ni kita nak tahu takrif sikit, detail sikit kan, supaya um, bercambahlah ilmu kita kan, insya-Allah. So maksud bagi solat jemaah adalah maksudnya tak boleh. Maksudnya adalah rabtu salatil ma'mumi bi salatil imami. Rabtu, mengikat salatul ma'mumi, salat makmum. Rabtu salatul ma'mumi bi salatil imami, dengan solat imam. Jadi maksudnya ringkaslah, semua fahamlah apa maksud solat jemaah ni. Solat jemaah ni maksud dia adalah mengikat makmum solatnya dengan solat imam. Maksudnya kalau kita solat sendiri, kita tak mengikat solat kita dengan siapa-siapa ataupun dengan apa-apa solat kan. Kita sendiri solat sendiri lah. Tapi bila kita solat jemaah, imam lah. Imam diumpama solat sendirilah, umpama. Tapi yang mengikat solat adalah makmum, mengikat solat makmum itu kepada solat imam. Itu maksud solat jemaah. Okay, ni ringkaslah. Jadi kita kata allazi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Okey. Solat yang wajib padanya niat imam. Okey. Highlightkan niat imam. Okey, niat imam ada 4. Okey. So bila kata niat imam, tak dibincangkan ke tentang niat makmum? Okey. Benda ni yang kita nak bahas lah, benda yang menarik lah tentang pasal ni. Okay. So first kali kita kata pasal solat jemaah. Okay, solat jemaah ni dia paling kurang kita, ni makruf lah, tapi kita ulang je nak bagi lagi faham. Solat jemaah ni paling kurang dia terdiri daripada dua orang paling kurang. Seorang makmum, seorang imam lah. Kalau dua-dua imam susah lah pula. Kalau dua-dua makmum lagi lah pelik kan. Okay, so seorang makmum, seorang imam paling kurang. Dan apa hukum solat jemaah untuk solat fardu adalah, hukumnya adalah fardu kifayah. Dia wajib, tapi fardu kifayah. Kalau ada orang yang buat, maka tergugurlah kewajipan tu ke atas orang lain. Okay, itu isu makruf lah. Kita tidak ulang kaji lah. Okay. Solat jemaah paling kurang 2 orang. Solat jemaah hukum dia fardu kifayah. Okay. Tapi kenapa fasal ni dia cerita tentang solat apa yang wajib niat imam? Okay, yang wajib niat imam. Kenapa ada solat yang wajib niat imam? Okay. So kita bahas tentang apa hukum seseorang imam berniat menjadi imam. Okay. Contoh kita solat kan, kita pergi sembahyang kan. Kita pergi sembahyang Zuhur. Apa hukum? Contoh kita kan untuk jadi imam. Okay, kita kena tahu hukum. Sebab bagi lelaki kan, perempuan pun akan jadi imam juga kan. Sama perempuan jadi lelaki kan. Kita kena tahu hukum. Apa hukum kita niat jadi imam?
Apa hukum kalau kita tak niat jadi imam? Apa akan jadi kat solat tu? Kita kena tahu. Okey. Secara umum kita bagi secara gambaran, apa nama dia, kita panggil umum je lah kan, secara generalnya, general tu umum lah kan. Okey. Seorang imam tak wajib niat imam. Okey. Kalau seorang imam dia tak wajib niat imam. Minta dulu maaf. La ba'sa syekh. Anta alim. Okey, seorang imam tak wajib niat imam. So, bila seorang imam tak wajib niat imam, kalaulah seorang imam yang dah pergi, dah nampak hak hakiki, dia jelas-jelas jadi imam, tak berniat imam, dia tak menjejaskan solat siapa-siapa. Solat dia sah, solat makmum pun sah. Okey, ini umum ni lah. Okey, faham kan? Okey, jadi, tapi, kita bincang pasal makmum pula. Okey, pasal makmum pula. Ni nak bagi gambaran umum. Seorang makmum, kalau dia semayang, tadi imam kita dah cakap, imam ni dia tak niat imam pun still sah solat dia. Sah solat dia, solat makmum pun sah. Tak ada masalah, kan? Walaupun kalau kita makmum, kan? Kita makmum ni, kan? Jemaah, dah habis jemaah, tiba imam pandang belakang, imam kata, sorry, tadi saya masa nak semayang, saya tak niat jadi imam. Batal ke semayang kita? Tak batal. Tak batal. Tak ada masalah. Sah. Okey. Tapi kalau kita seorang makmum, apa hukum kita berniat ikut imam? Apa hukum kita berniat jadi makmum tu? Makmum lillahi ta'ala tu. Apa hukum niat makmum tu? Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Bila kita kata wajib, apa yang nak ditekankan? Kalaulah kita jadi makmum kepada seorang imam, okey, tapi kita tak niat makmum, maka batal sembahyang kita. Kenapa batal? Sebab kalau kita tak niat makmum, kita solat sendiri. Tapi bila kita solat sendiri, kita macam ikut orang. Asalnya ialah kalau kita jemaah, kita ikut orang. Tapi kita tak niat makmum. Jadi kita akan ada banyak masa kosong, masa renggang. Dan solat kita tu, dia jadi pelik lah. Dia tak pelik umpama dia tak pelik. Sebab kita memang umpamanya jemaah. Tapi kita tak niat makmum. So, dia jadi pelik, jadi batal. Dalam kitab fiqh, kitab Misbahud Duja, ni kitab Misbahud Duja, nampak? Dan karya Syekh Muhathir Haji Jul Hafizahullah mengatakan batal. Okay. So itu umum lah. Okay. Tapi tadi anda kata kan, tadi kita dah highlight kata, okay, seorang imam tak wajib niat imam. Tapi dalam fasal ni, fasal ni yang special. Fasal ni dia kata, fi ma tazamu fihi niyatul imamah. Okay. Pada solat-solat yang wajib padanya niat imam. Okay, kita dah kata tadi, dasarnya adalah imam tak wajib niat imam, makmum wajib niat makmum. Sebab tu kita dah tak bincang pasal makmum dah. Sebab makmum dah confirm wajib. Jadi kita tak payah bincang dah pasal makmum. Tapi imam, dia tak wajib pada dasarnya. Tapi ada keadaan-keadaan yang dia wajib niat imam. Okay. Yang pertama, Al-Jum'atu. Iaitu solat Jumaat. Sekarang ni Alhamdulillah kat Malaysia kita dah sikit-sikit mula kan. Jemaah Jumaat dah makin ramai sikit. Alhamdulillah. Okay. So, Al-Jum'atu, solat Jumaat ni, solat Jumaat sebagai seorang imam. Kalau kita tiba-tiba ada orang kata, kau belajar agama kan? Contoh Nakib belajar agama kan? Dia jadi imam. So, kita tahu hukum. Kita pergi nak imam solat Jumaat ni. Confident ni, kan? Angkat takbir, Allah. Confident kan? Tapi, tak niat imam. Apa jadi kat jemaah tu? Jemaah Jumaat tu tak sah. Bila kita kata macam ni, jadi Jumaat tu tak sah. Sebab apa? Sebab Jumaat ni adalah satu solat yang fardu ain wajib jemaah. So, bila satu benda yang wajib jemaah, maka wajib imam tu niat imam. Faham tak? Sebab bila kes yang solat biasa, bila imam tak niat imam, dia tak terhasil jemaah. Tapi solat tu still sah. Tapi dekat Jumaat, dia wajib berjemaah. Jumaat ni hukum dia wajib berjemaah. So, kalaulah imam tak niat menjadi imam, maka jemaah tak terjadi. Bila jemaah tak terjadi, sah ke tak Jumaat? Tak sah. Jadi kalaulah
Contohlah, fardu takdir. Ada keadaan macam ni. Lepas sembahyang, imam kata dekat makmum, tadi ana lupa nak ingat imam lah. Jadi apa kena buat? Kena ulang balik solat. Kena ulang balik solat. Ana baca nas dalam kitab. Jika imam tidak berniat menjadi imam untuk solat Jumaat, seluruh solat makmum, bukan setakat imam, seluruh solat makmum dan imam batal dan solat Jumaat wajib diulang. Ini penting kita kena belajar fiqah. Ini penting kenapa kena belajar. Kan? Kita tahu pun, iya ke? Tak tahu kan? Malam ni kita tahu. Kan? Ana perempuan ustaz, ana tak pergi solat Jumaat. Nanti ajar suami. Nanti antum semua nak jadi ustazah, ajar anak-anak murid. Bagi tahu lelaki-lelaki. Kan? Katakan lelaki-lelaki, apa semua antum? Tak tahu. Takkan ana perempuan pun tahu. Cakap tu. Bukanlah belagak kan? Tak ada. Gurau. Okay. So, Jumaat wajib niat imam. Ingat, makmum kita bincang dah. Sebab makmum memang wajib niat makmum. Seorang makmum yang tak niat makmum batal sembahyang. Okay. Okay, yang kedua solat mu'adah. Solat mu'adah ni apa? Solat mu'adah ni kita mungkin dekat Malaysia tak menjadi bi'ah sangat. Tak menjadi satu suasana. Solat mu'adah ni. Solat mu'adah ni apa? Solat mu'adah ni contohnya, kita dah sembahyang. Okay. Tiba-tiba lepas habis sembahyang tu kawan kita datang. Di istilah dia benda ni kalau kat Mesir famous kan. Macam abang Ana cerita, abang Ana baru balik dari Mesir, dia COVID kan, dia balik daripada Mesir sekejap sebab COVID lah kan. So dia cerita kat Mesir budaya dia kalau contohnya dah habis solat jemaah, seorang kawan kita datang, dia akan tepuk kita, kata kau tolong aku jap. Faham tak? Bila kita tolong tu dia faham, maksudnya dia nak pahala jemaah tu. Ni baguslah, dia ada sentiasa ada keinginan nak jaga solat jemaah. So bila kita kata nak solat jemaah, dia nak minta tolong tu adalah minta tolong solat jemaah. Sebab jemaah kan kena ada 2 orang kan. Dia seorang datang lambat. So dia kata kawan dia solat tadi. Dia kata tepuk, tolong aku jap, aku nak solat jemaah. So situasi dia boleh tak macam ni? Boleh. Hukum dia panggil kita nak tolong kawan kita solat jemaah. Tapi bila kat sini kita kena tahu, kita wajib niat imam. Okay. Anda baca nas dia daripada kitab Misbahul Dujah. Ana banyak pakai kitab Misbahul Dujah je. Okay. Solat mu'adah hukumnya sunat. Ialah hukumnya sunat lah. Sebab apa? Sebab kita dah solat. Kawan kita je datang nak minta tolong kita sembahyang lagi sekali. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Ini menunjukkan satu kefahaman dalam agama. Kan? Mungkin kadang-kadang ada orang tak tahu. Bukan tak salah pun tak tahu kan. Tapi bila dia tahu ni menunjukkan dia, nampaklah dia ni ada belajar sikit lah. Tapi tak tahu pun tak salah. Okay. Contoh solat mu'adah ialah, seseorang telah solat, macam kita kata lah, tiba-tiba datang kawannya dan kawannya itu memintanya menjadi imam untuk membolehkannya solat berjemaah. Macam kita kata tadi lah, dia wajib. Ingat, kita nak tekankan dalam fasa ni, kita nak tekankan tentang wajibnya niat imam tu. Dia wajib berniat imam jika dia menjadi imam dalam solat mu'adah tersebut. Solat mu'adah ni dia tak kisahlah. Contohnya kalau member kita nak sembahyang, dia nak sembahyang fardu, tapi kita bangun solat sunat, dia ikut kita pun boleh sebenarnya. Kan? Tak pun dia yang imam pun boleh sebenarnya. Kan? Tapi ni bincang kalau kita yang dah solat dan kita juga yang jadi imam. So kita wajib solat, kita wajib niat jadi imam. Okay. Antara syarat-syarat solat mu'adah ni adalah, syarat-syarat solat mu'adah adalah solat pertama tu, solat yang kita dah buat solat pertama kan? Maksudnya kita dah buat solat pertama, kita niat fardu, kita berjemaah masih dalam waktu. Ini perbahasan panjang lah. Tapi yang penting kita faham yang kalau solat mu'adah tu mesti imam wajib berniat jadi imam. Okay. Apa? Faham kan? Harap faham lah. Kalau tak faham boleh tanya. Okay. Sebab dia bukanlah panjang. Dia adalah banyak syarat-syarat dia. Tapi ringkas dia macam tu. Syarat-syarat dia lebih kurang je. Kan? Daripada kefahaman timbul syarat-syarat dia, tak masalah. Okay. Yang ketiga, wal manzuratu jama'atan. Maksudnya, kalaulah kita bernazar untuk melakukan solat secara berjemaah. Contoh, seseorang tu dia bernazar. Bukanlah aku, kalau aku jadi aku kan. Ada seorang bernazar, dia nak solat jemaah. Okay, dia nak solat jemaah. Dia bernazar lah. Okay. So, masa tu wajib dia berniat
kalau dia jadi imam. Ingat ni pasal kita kata dia jadi imam. Wajib kalau dia jadi imam tu dia niat jadi imam. Sebab apa? Sebab dia basic macam sama. Kalau tak niat imam, sah solat dia tapi tak dapat pahala jemaah. Okey, sebab apa? Sebab jemaah tak terhasil. Sebab dia tak niat imam. Bila tak niat imam, tak adalah jemaah. So, bila tak niat berjemaah, tak terhasil jemaah. So, contohlah seorang tu, dia sembahyang jemaah. Okey. Dia dia bernazar untuk sembahyang jemaah. Okey. Kalau dia makmum, tak ada masalah. Dia makmum sebab dia memang wajib niat sebagai seorang makmum. Betul? So, kalau dia nazar, okey, dia nak sembahyang Zuhur kejap, sembahyang subuh esok dia bernazar, dia nak jemaah. Okey. Situasi dia macam tu. Dia kata dia bernazar esok subuh nak sembahyang jemaah. Okey. So dia pergilah surau. Kalau dia pergi surau dia makmum. Dia niat makmum. So sah tak jemaah? Sah. Sah tak jemaah? Sah. Okey, so settle. Dia punya nazar dah tak angkat. Okey, settle. Okey. Situasi kedua, dia kena jadi imam. Okey. Contoh tiba-tiba pagi tu orang masjid nampak dia muka beriman lebih kan. Kita hantar jadi imam, okey, jadi imam. Okey. Dia imam-imam, pak, dia terlupa nak niat jadi imam. Okey, dia lupa nak niat jadi imam. Sembahyang dia sah tak? Sah. Sebab point kita dah kata, base dia adalah imam tak wajib niat imam. Sah sembahyang dia, tapi dia tak mendapat jemaah, dan bila dia tak mendapat jemaah, maka nazar dia tak terangkat. Sebab apa? Sebab tak terhasil jemaah, sebab dia tak niat imam. Dia kena faham macam tu. Bila dia tak niat imam, tak terhasil jemaah. So tadi dia bernazar nak sembahyang jemaah. Tapi dia tak niat imam, so jemaah tak ada. So ada tak jemaah? Tak ada jemaah. Kan? Umpamanya tak ada jemaah. Jadi nazar dia tu tak terlaksana. Okey. Maksudnya ketika itu kalau dia nak melaksanakan, melunaskan dia punya nazar, dia wajib berniat imam. Dia wajib berniat imam. Okay. Ingat, benda ni kita nak bahas tentang asalnya hukum berniat jadi imam ni tak wajib. Sah je kalau tak niat jadi imam. Tapi bila niat imam jadi wajib? Bila niat imam jadi wajib? Ketika ni lah. Okay. Cuma yang beza dia Jumaat. Kalau Jumaat tadi, kalau imam tak niat imam, batal sembahyang semua. Okay. Sama juga dengan muadah. Bila muadah, kalau tak niat imam, batal. Tapi kalau manzurah jamaatan, okay, bila manzurah jamaatan, dia nazar untuk sembahyang jemaah, dia tak niat imam. Sembahyang dia sah ke batal? Sembahyang dia sah. Tapi dalam kes ni, dia punya nazar tu tak terangkat. Tak terlaksana, tak tertunai. Sebab apa? Sebab tak terhasil jemaah. Okay. Setelah. Okay. Yang keempat, yang terakhir, wal mutaqaddimatu dan jamak takdim fil matari. Disebabkan oleh hujan. Ini patutnya Syekh Alfi yang terangkan ni. Syekh Alfi pernah melalui benda ni lah dekat Malaysia. Jarang benda ni berlaku. Mungkin kita pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Jamak, kita biasa dengar jamak ni ialah ketika musafir kan. Mungkin paling-paling pun orang dengar ketika sakit kan. Solat ketika takut kan, boleh jamak takdim. Tapi ada satu lagi jenis yang boleh jamak takdim adalah jamak ketika hujan. Okay. Syekh Alfi dah ada balik dalam ni. So Syekh Alfi kalau salah minta tolong betulkan Okay. So bila contohlah kita pergi solat Zuhur. Okay. Kita pergi solat Zuhur atau solat Maghrib. Okay. Dia jamak takdim ni tau. Jamak takdim saja. Kita pergi semayang dekat masjid. Dia syarat dia, okay, ada beberapa syarat dia lah. Dia mesti dekat masjid. Dan dia mesti jamak takdim. Dia mesti dekat waktu pertama lah. Maghrib dengan Isyak dalam Maghrib, Zuhur, Asar dan Zuhur. So contoh kita pergi Zuhur atau Maghrib. Kita kata Zuhur lah senang. Kita pergi Zuhur nak semayang. Okay. Masa nak semayang tu, sebelum semayang tiba-tiba hujan. Hujan lah, lebat ke, renyai ke, hujan. Okay. Masa kita angkat takbir tu, sebelum angkat takbir, solat Zuhur, hujan. So, dan lepas habis solat Zuhur tu, masa bagi salam solat Zuhur, masih hujan. Tak pun kalau hujan dah berhenti pun, tiba-tiba masa bagi salam tu, hujan balik. So, ketika itu, dia dibolehkan untuk kita terus bangun daripada bagi salam tu, terus jamak asar dalam waktu Zuhur. Dia dibolehkan. Ini dia adalah mazhab lain lah dia punya syarat dia. Tapi dalam Syafi'i macam tu. Dia mesti
hujan tu berkekalan masa nak takbir solat Zuhur, dan dia mesti ada juga, dia tak kisah berterusan ataupun terputus, ada lagi hujan masa salam solat Zuhur dan sampai takbiratul ihram solat Asar. Kalau lah terus takbiratul ihram solat Asar, tiba hujan terus berhenti. Sah tak jamak tu? Dah sah. Sebab syarat dia mestilah hujan tu ada pada takbiratul ihram solat Zuhur, pada salam solat Zuhur, dan berterusan salam solat Zuhur tu hujan tu sampai takbiratul ihram solat Asar. Okey. Ini secara mudahlah, dia adalah lagi perbahasan-perbahasan dia, tapi kita tak sembang panjang lah. Anda pun tak pandai. Kalau Syekh Alfi dia pandai lah bab-bab ni. Dia pernah melalui benda ni lah kat Morocco. Dia pelajar Maghribi. Pelajar Maghribi. Pelajar Maghribi. Pelajar universiti di Maghribi. Okey. Ketika ini wajib berniat imam. Sebab apa? Sebab syarat untuk jamak takdim dalam suasana hujan adalah mesti di masjid, mesti berjemaah, mesti berjemaah. Dia jangan tiba-tiba antum nanti seorang-seorang kat rumah kan. Oh hujan ni kan. Lepas tu turun jamak, jangan, tak boleh. Dia mesti dekat masjid, mesti berjemaah. So bila mesti berjemaah, key point dia adalah mesti berjemaah, so mesti adanya jemaah. Untuk adanya jemaah mesti ada imam dan makmum. So untuk adakan imam dan makmum, makmum dah memang wajib niat makmum, maka ketika itu imam wajib berniat jadi imam. Imam wajib berniat menjadi imam. Okay. Jadi settle faslun fima tazamu fi niyatul imamati, and al-jum'atu solat Jumaat, wal mu'adatu solat mu'adah, umpamanya solat nak tolong kawan, wal manzuratu jama'atan solat yang dinazarkan untuk dilaksanakan secara jamaah, wal mutaqaddimatu fil matari, dan jamak takdim di masjid secara berjemaah kerana hujan. Okey. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Okey. Syurutul qudwah ni panjang, so kita tak akan masuk malam ni. Jadi itu je lah. Okay. So kita buka sesi soal jawab sebab ada Alfi ni, so boleh lah kan, ada kau nak tanya-tanya sikit kan. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya kan, sebab tinggal okay. Macam Husnina apa nama? Husnina semalam kata ada soalan yang tak tanya semalam tu. Apa? Kalau ada soalan Nakib ke kan, Alfi jangan tanya soalan lah. Tanya sangat melampau lah. Syam ni pelajar Morocco juga. Ya. Ya Allah. Patutnya bukan Ana mengajar kan. Patutnya antum berdua lah mengajar. Akhwat. Oh. Geng-geng Aimi ni. Geng-geng Aimi. Masya Allah. Jadi Ana tukar balik lah. Tadi kan Ana tanya kalau ada soalan boleh tanya lah. Kalau ada teguran, kalau ada apa-apa yang salah boleh bagi tahu lah. Kan? Aku tak pakai Syafiq ni. Sudahlah Alfi. Kau orang Malaysia. Ingat sikit Kau orang Malaysia. Siapa? 18 tahun kau hidup kat Malaysia. Nak mengaku campur-campur pula. Siap nak tanya. Tafadhali. Segan lah kat Morocco nak tanya ni. Ada kat Morocco tanya orang Jikai ni. Tapi tak apalah. Supaya diri ini pun bertambah ilmu. Tafadhal. Aku campur kalah kari. Kalah kari apa ni? Apa ni Alfi? Allah Akbar. Allah Akbar. Ui, macam panjang soalan ni, tapi tak apa, kita tunggu. Nakib pun kalau ada soalan, tafadhal. Aimi sihat kat sana. Kisah lama kat Aimi. Panjang betul soalan ni, takut je. Afi, bateri habis. Sedih.
Oh, ha. Okey, okey, okey. Tak apa, tak apa. Tanya, tanya, tanya. Ingatkan soalan panjang ni, terkejut ni. Astaghfirullah.